Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pengerusi yang dihormati Presiden Ikram, rakan-rakan ahli panel, seterusnya muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan awal dalam membicarakan tentang rang undang-undang 355 ini ialah dengan kita melihat latar belakang mengapa rang undang-undang ini diperkenalkan. Walaupun mungkin tidak ada perbahasan dalam parlimen secara tuntas tentang kenapa ia perlu. Saya ingin menyebut bahawa setiap rang undang-undang yang diluluskan, dibentang di parlimen ini mesti ada asasnya. Kenapa ia dibawa? Apa masalah yang ingin diselesaikan? Apa latar belakangnya? Jadi saya nak ambil kesempatan itu untuk kita melihat mengapa rang undang-undang 355 ini dibawa pada tahun 1965. Sudah pasti ada akar umbi sejarahnya. Sudah pasti ada akar umbi yang berkaitan dengan keperluan kepada masyarakat Islam. Okay. Saya ingin memulakan itu dengan melihat kepada akar umbi sejarah tentang perundangan Islam di Malaysia ini, yang sudah mula diperkenalkan sejak awalnya Islam datang di sini. Kalau berdasarkan kepada rekod yang bertulis ialah sekitar 1200 sudah ada undang-undang Islam ini, termasuk yang berkaitan dengan bidang kuasa jenayah. 1200 ini bukan suatu jangka masa yang pendek, di mana kita telah melaksanakan, kita telah melazimi pelaksanaan dia daripada nenek moyang kita, generasi demi generasi, sehinggalah hak itu dirampas oleh kolonial, di mana kolonial telah merubah undang-undang itu, dan ada beberapa perkara yang dibenarkan, tetapi ada beberapa perkara yang mempunyai batasan-batasan yang cukup terhad dan ada yang tak dibenarkan. Okay? Itu asas pertama yang saya lihat bila mana adanya rang undang-undang yang berkaitan dengan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah ini, ia mempunyai asas tentang kehendak masyarakat Islam di mana mereka telah pun melaksanakan beratus tahun dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ia adalah berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia yang telah meletakkan Islam itu sebagai agama persekutuan, the Federations of Religion, bukan ceremonial religion, di mana Islam itu diamalkan, bahkan memberi ruang juga kepada agama-agama yang lain untuk mengamalkan ritual mereka dan juga yang berkaitan dengan agama mereka. Jadi kedudukan Islam dalam fasal ketiga perlembagaan itu bukan sesuatu yang kecil. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga, Islam adalah agama persekutuan. Maksud persekutuan itu ialah Malaysia, negara. Islam agama negara. Saya pasti itu mempunyai suatu impact, suatu dampak yang cukup kuat kepada memberikan laluan terhadap umat Islam untuk beramal dengan agamanya. Maka untuk menjadikan umat Islam mempunyai hak beramal dengan agamanya, disitulah ada usaha untuk mengkanunkan perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang kuasa jenayah syariah. Yang ketiganya, amalan federation, federalism, iaitulah kita merdeka. Kalau kita lihat dalam perisytiharan kemerdekaan, nak hafal Perlembagaan Persekutuan ni mungkin hanya profesor-profesor undang-undang sahaja yang boleh hafal. Kita tak boleh hafal. Tetapi kita melihat kepada perisytiharan kemerdekaan di malam di mana kita merdeka, iaitu menyatakan bahawa Federations of Malaya ataupun Persekutuan Tanah Melayu ini adalah merupakan gabungan kepada negeri-negeri yang ada kerajaannya, yang diketuai oleh sultan ataupun raja ataupun yang di-Pertuan, dan menunjukkan negeri-negeri ini ada hak membuat undang-undang. Ini federalism yang kita pegang.
Di mana ketua agama bagi setiap negeri itu adalah raja-raja. Di mana bila ada kuasa diberikan kepada raja-raja untuk mereka melaksanakan peranan mereka sebagai ketua agama Islam, sudah pastilah mereka memerlukan kepada undang-undang. Dilaksanakan undang-undang. Maka diadakan suatu bentuk penyelarasan supaya berapakah kadarnya, kaedahnya yang dikenakan kepada negeri, sebagaimana yang termaktub dalam perkara 9 jadual kedua tentang bidang kuasa negeri. Dalam konteks Malaysia ini, kita melihat bahawa di sana ada kerajaan negeri, ada kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri ada bidang kuasa je. Termasuk bidang kuasa kerajaan negeri ini adalah dalam perkara agama, di mana ketua agamanya adalah sultan ataupun raja. Di sinilah kita lihat bagaimana Akta Mahkamah Syariah 355 ini menjadi sebagai suatu pemudah cara untuk menyelaraskan semangat federalism yang kita dokong. Saya percaya parti-parti pembangkang semua menyokong perkara ini, federalism. Tetapi kenapa tidak dilihat tentang hak negeri untuk mengkanunkan perkara yang berkaitan dengan undang-undang Islam, termasuklah bidang kuasa jenayah syariah ini, sebagai suatu amalan untuk menyempurnakan federalism. Itu perkara yang ketiga. Dan perkara yang paling penting ialah berkaitan dengan hak asasi umat Islam. Umat Islam, mereka ada hak asasi. Kita selalu memperkatakan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dijamin oleh perlembagaan kita sendiri, iaitu hak untuk beragama, hak untuk bernaung di bawah undang-undang agama. Dan atas asas hak asasi manusia ini, saya percaya kita sudah sepakat. Kalau dahulu ada perbezaan pandangan yang banyak, bahawa kita wajib melaksanakan syariah Islam. Hari ini saya rasa kita sudah menyatakan itu adalah perkara yang thawabit, iaitulah hukum untuk melaksanakan ataupun kewajipan kita untuk melaksanakan perundangan Islam. Cuma kita berbeza dari segi pelaksanaan dia. Saya percaya itulah yang diperkatakan sekarang. Bagaimana nak melaksanakan perkara yang wajib itu, yang dikategorikan dalam bentuk mutaghayyirat ataupun bidang-bidang yang berubah-ubah. Pelaksanaan undang-undang Islam ini adalah merupakan satu perkara yang saya lihat hari ini yang dikategorikan sebagai mutaghayyirat ini, ianya boleh dibahagikan kepada 3 pendekatan. Yang pertamanya, ada di kalangan umat Islam ini yang mengambil kaedah kekerasan, sehingga hari ini ia jadi suatu laluan yang salah, di mana mereka mengambil kaedah teroris. Kalau ditanya mereka, dia kata by hook and by crook, mereka buat perkara ini kerana mahu menegakkan syariah Islam. Jalan yang mereka ambil salah. Jalan yang kedua ialah suatu pendekatan yang saya boleh anggap seumpama melalui cara yang bersifat serang hendap. Kita tidak mahu menyebut tentang undang-undang Islam. Kita menyebut perkara-perkara yang menyebabkan hati golongan bukan Islam boleh lunak. Tetapi bila kita dapat kuasa, kita akan buat. Itu di antara kaedah yang juga dipertimbangkan. Kita mengutamakan perkara-perkara yang orang lain boleh terima. Tetapi bukan bermakna kita tidak akan buat. Bila kita dapat kuasa, kita akan buat. Saya mendengar perkara ini juga daripada rakan-rakan sewaktu Pakatan Rakyat dahulu, bahkan daripada rakan-rakan Cina menyatakan, tak apa, dapat Putrajaya dulu, kita buatlah. Itu di antara pendekatan. Saya tak salahkan di antara pendekatan itu. Tetapi pendekatan yang pas ambil ialah pendekatan dakwah. Kita menjelaskan tentang kenapa kita nak buat perkara ini, apa kebaikan-kebaikan dia, dan kita berhadapan secara terbuka dengan masyarakat, iaitu dengan kita memberi ruang untuk berlakunya perbahasan seperti yang ada pada hari ini. Maka pendekatan yang kedua ini, pendekatan yang kami ambil ini melalui lunas demokrasi. Kita bawa ke Parlimen, bawa ke Dewan Undangan Negeri. Tujuannya untuk kita menyempurnakan hak asasi yang ada kepada umat Islam. Umat Islam, kalau dinafikan hak asasi mereka,
kalau kami tidak menggunakan cara saluran melalui demokrasi, ada orang lain akan menggunakan cara kekerasan yang tidak syar'i, yang tidak sepatutnya. Jadi saya melihat inilah sedikit keperluan untuk masyarakat bukan Islam bertoleransi untuk memberikan kami hak melaksanakan kewajipan yang kami dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Okey.